Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita. Sebelum kita nak baca kitab ni, saya nak bawa di dalam sebuah hadis menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqaumi يرفعون حجرا وينظرون أيهم أقوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا هذا حجر الأشداء قال ألا أخبركم بما هو أشد منه قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يكون بينه وبين أخيه شحاء فيغلب شيطانه وشيطان صاحبه فيأتيه حتى يكلمه وفي رواية أن مر بقوم يرفعون الحجر فقال أتعرفون الشدة برفع الحجارة ألا أنبئكم بأشد منكم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يمتلئ غضبا ثم يصبر أو كما قال. Satu hari Nabi SAW diceritakan di dalam hadis ini, satu hari Nabi SAW melalui suatu puak yang sedang duk angkat batu. Nabi lalu, Nabi nampak ada satu kumpulan, satu puak yang duk tengah angkat batu. Wa yanzuruna ayyahum aqwa,
Dan Nabi duk tengok di antara mereka ni siapa yang paling kuat. Nak angkat batu yang berat ni, Nabi nak tengok di kalangan mereka ni siapa yang paling gagah, siapa yang paling kuat, yang kederatnya lebih di antara mereka ni. Nabi duk tengok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi tengok, Nabi tegur, Nabi tanya mereka, ma hadha? Nabi tanya, ni apa dia ni? Batu apa ni? Nabi tanya ni. Yang hamba duk angkat ramai-ramai ni, apa dia ni? Nabi tanya. Nabi tanya tu bukan sebab Nabi tak tahu pok-pok tu duk angkat tu batu. Bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu. Tetapi bila Nabi tanya, bermakna ada satu benda yang Nabi nak habaq. Ada satu mesej yang Nabi nak sampaikan. Ada satu pengajaran yang Nabi nak ajarkan. Tu makna Nabi tanya. Bukan Nabi tanya maknanya Nabi tak tahu yang mereka duk angkat ni apa dia. Bukan lagu tu. Nabi tanya bermakna ada mesej yang Nabi nak sampaikan. Ada pengajaran yang Nabi nak ajarkan. Ni dia yang Nabi tanya tu. Nabi tanya, ma hadha? Ni apa ni? Yang hamba duk angkat ni, apa dia ni? Qalu, puak-puak tu benda jawab, hadha hajarul ashidda. Dia kata, ya Rasulullah, ni batu yang sangat berat, batu yang sangat keras kami duduk angkat ni. Batu besar, batu yang berat, batu yang kasar, batu yang keras. Qala ala ukhbirukum bima huwa ashaddu minhu. Nabi SAW tanya mereka, hampa nak tahu tak aku nak habaq dekat hampa suatu benda, apa dia benda yang lebih keras daripada batu ni? Faham tak tuan-tuan? Nampak lagu letih ni awak, gula naik ke malam ni? Nampak lagu laih pun lagu tak bermaya, laih macam ke, kencing manis tinggi ke malam ni? Bila Nabi tengok puak ni dia duk angkat batu keras, Nabi tanya mereka, ni apa dia ni? Yang apa duk tengah angkat ni apa dia? Mereka jawab, ya Rasulullah, yang tengah kami duk angkat ni suatu batu yang keras. Nabi tanya mereka, hampa nak tahu tak aku nak habaq dekat hampa suatu benda yang lebih keras daripada batu ni? Hampa nak tahu tak aku nak cerita dekat hampa suatu benda yang lebih keras daripada batu ni? Tu yang saya katakan di awal tadi. Nabi tanya tu bukan Nabi tanya sebab Nabi tak tahu. Nabi tanya tu, Nabi nak habaq satu benda, mesej kepada mereka. Qalu, mereka bila Nabi kata hampa nak tahu tak aku nak habaq benda yang lebih keras daripada batu ni menatang hamba? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kata ya, kami nak tahu ya Rasulullah. Kami nak tahu apa dia benda yang lebih keras daripada batu ni yang kamu nak ceritakan kepada kami. Kami nak tahu ya Rasulullah. Qala, Nabi pun kata, alladhi yakuna bainahu wa baina akhihi syah'a'u fayaghlibu syaitanahu wa syaitana sahibihi fayatiyahu hatta yukallimah. Wa fi riwayatin anna marra biqaumin yarfa'una al-hajara فقال أتعرفون الشدة برفع الحجارة ألا أنبئكم بأشد منكم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يمتلئ غضبا ثم يصبر أو كما قال. Nabi tanya mereka, hampa tahu tak apa dia yang lebih keras aku nak habaq dekat hampa yang lebih keras daripada batu tu? Nabi kata yang lebih keras daripada batu ni, Nabi kata orang yang dia bergaduh, berkelahi dengan saudaranya sampai tahap bermusuhan. Ada satu orang yang dia berkelahi, bergaduh, berbalah, kata orang Kelantan, balah dengan satu orang saudara dia sampai tahap bermusuhan.
Dan dia dapat mengalahkan syaitan yang tengah duk hasut dia dengan cara dia pi dekat kawan dia tu, dia ajak berdamai, dia ajak berbaik. Orang ni lebih keras daripada batu yang hampa duk angkat tu. Faham tak Nabi nak abang? Yang lebih keras, yang lebih hebat maknanya daripada batu yang hampa duk angkat ni, yang lebih hebat daripada tu, orang yang hebat ni lagu mana? Orang yang dia duk berkelain. Dia duk berkelain dengan satu orang. Berkelain ni tahap yang dahsyat lah. Tambah kita orang Melayu ni pula, dia berkelain sungguh. Bukan dia berkelain main-main, dia berkelain sungguh orang Melayu ni. Antara hobi orang Melayu ni apa dia? Berkelain. Tak berkelain lagu mana tuan-tuan, ambil duit kita tak mau bayar balik. Kelain. Dia berhutang, dia main minta yang kita berhutang, sedih yang kita bagi. Mai time kita nak minta balik hutang tu, cukup haram jadah. Dia bayar sikit, haram jadah ni. Nak kata apa? Mau tak kata haram jadah, nak kata nak tambah. Tuan-tuan duk gelak tu, tuan-tuan bisa kena. Dia minta kat kita, dia kata ni nak hutang 3,000. Sedih ya kita bagi. Metang kita nak minta, dia bayar RM50, dia bayar RM40. Darang dia dah nama dia apa tu? 5 tahun baru habis bayar hutang. Kelain. Bila dia berkelain ni tahap lagu ni, tapi dia boleh bila berjumpa kawan tu, dia suar tangan, sallu ala nabi, dia tak peduli godaan syaitan tu, dia boleh berbaik balik dengan orang tu. Ni dia Nabi kata orang yang lebih hebat daripada batu yang hamba angkat. Dalam riwayat yang lain Nabi kata allazi yamtali'u ghadaba thumma yasbir, orang yang dia marah betul-betul dan dia boleh tahan marah dia, dia bersabar dengan marah dia. Ni Nabi kata orang yang lebih hebat. Dia marah dan dia boleh nak melepaskan marah dia tu, dia ada ruang, dia ada hak, tetapi dia sabar, dia redakan marah dia boleh berbaik dengan orang yang dia marah. Yang ni Nabi kata orang yang lebih hebat, yang lebih keras, yang lagi padu daripada batu yang hamba duk tengah tanggung tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam seorang cendekiawan, seorang hukama, dia kata apa dia? Sifat orang yang zuhud ni ada 4. Tuan-tuan biasa ada dengar tak kita dengan dunia ni kena zuhud Ustaz? Dia kata gitu. Bila dia tengok ada ustaz-ustaz duk main mengajar, duk tukar cerita, dia kata ustaz-ustaz lah ni pun hubbud dunia. Tak ada langsung nak zuhud ni ustaz-ustaz lah ni. Satgi ustaz ni main naik BMW, main ustaz malam esok pula naik Belfire, main ustaz malam esok pula naik Alphard, main ustaz malam esok pula naik Volvo. Dia tak boleh nak tukar, dia naik motor kerih arwah pak dia, hak penuh raga tu, penuh dengan pelang. Seraga tu pelang saja, main pelang lain balik pelang lain. Dia tengok ustaz ni, dia kata ni ustaz ni tak zuhud. Zuhud ni tuan-tuan dia ada 4 sifat. Yang pertama, sifat orang zuhud ni, dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala terhadap dia di dunia dan di akhirat. Ni sifat orang yang baik. Dia percaya pada janji Allah terhadap dia di dunia dan di akhirat. Janji Allah. Allah Ta'ala bila dia berjanji dengan kita, dia tak pernah mungkiak tentang ni. Hak duk mungkiak janji ni orang. Allah Ta'ala bila dia berjanji dengan kita, dia takkan mungkiak. Dia takkan mungkiak. Dia berjanji dengan kita, dia takkan mungkiak. Ni yang pertama. Orang yang zuhud, sebab tu dia ambil dunia ni berpada-padaan. Sebab dia tahu kalau Allah Ta'ala janji dekat dia, takkan lari janji Allah. Yang kita ni tak berani nak janji, tak berani nak pegang dengan janji Allah. Yang ni. Yang kedua,
Bila orang puji, dia tak rasa mulia. Bila orang maki, dia tak rasa hina. Ni sifat orang zuhud. Dua, kata hukama. Orang puji, dia tak merasa kembang lagu biskut Mary kena cicah dengan kopi O. Hak ni perangai kita kot lah tamam satu ni. Ni banyak saya dapat maklumat dalam Kubang Pasu ni, perangai lagu ni duk ada dekat Paya Kemuntin. Pantang puji, kembang lagu biskut Mary kena cicah dengan kopi O. Betul tak? Tambah-tambah hak belakang terai. Yang duk tengok saya tak puas hati, saya faham maklum. Contoh, ni saya nak abang maklum, orang puji ni, kita balikkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Jangan duk rasa benda tu kelebihan kita. Orang tengok-tengok maklumlah Allah kat nak, oi, umur dekat 60 tapi tak makan tua. Hadza min fadli Rabbi. Hantar balik pada Allah. Tak boleh kata dalam lagu tu. Apa yang orang puji kepada kita tu, pujian tu tak layak untuk kita pakai. Melainkan kita ambil balik pujian ni, kita hantar balik kepada Allah. Ya Allah, segaknya hadza min fadli Rabbi. Ustaz, kami duk tengok kuliah dalam masjid ke, dalam surau ke, dalam tempat tu, yang paling ramai kuliah ustaz, tak pernah ramai lagi. Hadza min fadli Rabbi. Tak payah duk. Itulah saya pergi mana-mana pun lagu ni lah. Amboi. Ustaz pun tak ada sifat tawaduk kadang-kadang. Hadza min fadli Rabbi. Tak payah duk kata itulah saya tak mana-mana saya pergi. Macam ni orang. Hadza min fadli Rabbi. Ni dia sifat orang zuhud. Bila dipuji, dia tak rasa bangga. Bila dihina, dia tak terasa kata dia ni lekeh. Tak lut dihina orang, tak kembang dipuji orang. Ni pepatah orang Kedah kata. Yang ketiga, orang zuhud ni lagu mana? Setiap perbuatan dia ikhlas. Dia buat ni tak ada maksud lain. Maksud dia mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Ni payah nak buat. Ni payah nak buat. 3 ni boleh gagak lagi penuh. Nombor 4 ni saya pun abang betul-betul tak terbuat lagi dekat lah. Cuma nak belajar buat lah. Memaafkan orang yang menganiayai kita. Dan tidak marah kepada budak-budak sahaya. Maknanya orang-orang lekeh pada dia, dia tak marah. Dan dia ni berpegang dengan tenang dan sabar. Orang buat nanya, dia tak marah. Tenang dan sabar. Saya nak tanya tuan-tuan, ni tuan-tuan boleh buat lah. Boleh buat lah belum? Ni saya nak tanya ni. Tuan-tuan duk main mengaji tiap-tiap malam betul ada kitab ni. Bukan senang nak buat benda ni. Dalam bahasa kita ni, orang pedajir kita boleh tenang dengan sabar. Ni tuan-tuan. Apa yang Nabi kata tadi dalam hadis yang kita baca di awal tadi ni, marah dia boleh sabar. Dia boleh balas kebaikan kepada orang yang buat kejahatan. Yang ni tuan-tuan orang yang hebat, yang hadis Nabi hebat tadi ni. Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, Abu Darda pula dia kata pada dia, mai satu orang kepada Abu Darda. Dia mai kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, tolong ajarkan kepada aku beberapa kalimah yang aku boleh pegang kalimah tu dan menjadi berguna kepada aku, wahai Abu Darda. Tolong ajak mai dekat aku satu kalimah yang aku nak berpegang kepada kalimah tu, dan kalimah tu menjadi kalimah yang berguna kepada aku, wahai Abu Darda. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu kata kepada dia, aku akan ajak kepada hang beberapa kalimah, hang balik berpegang kepada kalimah.
Yang tamak, kalimah yang Abu Darda ajak kepada dia, yang dia nak pegang tu pada dia, yang ni kita pegang ambil. Yang pertama, Abu Darda kata kalimah ni, siapa yang amal kalimah ni, dia akan mendapat ganjaran yang tinggi dan mendapat balasan pahala yang cukup besar. Yang pertama, jangan kamu makan makanan di dunia ni melainkan makanan tu halal. Ni yang pertama. Nak makan, pastikan kehalalannya. Allah yarham Syekh Majid Abu Bakar Derang. Syekh Majid Abu Bakar Derang. Satu hari saya dengan dia ada program di Kok Diang. Ada program di Kok Diang. Habis program di Kok Diang, saya tanya dia, Ustaz, boleh makan tak malam? Dia kata boleh. Elok kalau hantar nak jamu anak pun dah lapar. Saya kata jom Ustaz kita pergi satu kedai tu. Sampai di kedai tu apa, makan lah. Kedai satu kedai petani ni makan. Dia tanya saya, dia kata ni ada taman harta belayak, nak pergi belayak. Saya kata Ustaz pergi ujung tu, belah kanan tu ada belayak. Dia pun pergi. Dia pergi belayak tu lalu kot dapur, dia balik mai. Dia tanya kat mana Ustaz Usam? Ya Ustaz, kedai ni kedai orang Islam ke? Islam Ustaz. Orang Islam Ustaz. Entah tahu mana Islam. Mana duk makan tanika? Tuan Ustaz tengok tu atas pun ada Bismillah, ada Allah, ada Muhammad. Okay, tak apa kalau hantar kata aku tu tak apa. Dia order apa semua, dia makan. Sampai tu saya tengok dia tak makan, dia tolak bagi driver dia makan. Ayak dia minum, ayak pun tak minum. Saya kata, Ustaz, tak sat Ustaz minta macam-macam ni, buat yang Ustaz tak makan. Dia kata perut anda tak apa nak elok lah. Tak apa. Habis apa semua makan. Selang 2-3 minggu lepas tu dia main pula. Saya tanya dia, Ustaz nak makan tak? Dia kata nak makan tapi tak mau pergi kedai hari tu. Saya pergi kedai lain. Pergi kedai lain tu dia tengok apa semua, dia pergi belayak, dia balik main, dia makan. Ya, dia kata kalau lepas ni anda main, tak bawa anda main kedai ni. Kedai lain anda tak mau. Saya tanya apa siapa, Ustaz kedai hari tu lagi sedap dari kedai ni. Kedai ni Ustaz, anda nak makan, kira dalam pekan Kok Diang, dalam Kok Diang ni, mau tak ada kedai lain dan anda lapar, kalau anda tak makan anda mati, baru anda main kedai ni. Tu nak habak punya tak sedap kedai tu. Kira kedai dalam pekan Kok Diang ni, dalam kawasan Kok Diang ni, tutup ke semua. Dan saya lapar. Lapar tu kalau tak makan mati, baru saya pergi kedai tu. Tuan-tuan faham tak saya nak abang-abang? Kedai tu punya tak sedap, saya tak nak pergi. Tapi bawa dia kata kalau nak main Kok Diang, tak bawa nak main kedai ni. Saya kata saya apa Ustaz? Dia kata kedai yang tak bawa anak pergi hari tu ni, perempuan tu duk masak tu, dia tak pakai tudung. Dia tak pakai tudung. Tu dia tuan-tuan, nak abang tuan-tuan, tak pakai tudung, dia tak makan. Hak masak tu dia tak pakai tudung. Syekh Majid Allah yarham ni tak mau makan. Dia kata sagi kalau anda makan dia masak, anda takut benda yang anda makan tu tak berapa nak baik, anda jadi malas nak buat ibadat. Tak makan. Bukan lagu kita Pak Long pergi bazar Ramadan hak ketat pakai tu, hak tu kita nak beli dulu. Lagi ketat lagi awal. Ni saya dapat maklumat geng-geng Taman Bersatu surau ni duk pergi buat kerja tu. Dia kata aku nak pergi beli, lagi ketat lagi aku pergi beli. Ni tuan-tuan, kadang-kadang ulama tak makan tu kerana tu. Dia bukan nanti haram, dia syubhah, dia rasa dia tak yakin, dia tak makan dah. Ni dia Abu Darda kata, yang pertama hang pegang yang ni, yang pertama pegang yang ni, yang pertama jangan duk makan kecuali benda tu halal. Yang kedua, kalimat yang aku nak ajak kepada hang, kata Abu Darda,
minta kepada Allah setiap hari murahkan rezeki hang pada awal pagi. Yang ni tuan-tuan, saya tengok syarah daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa dia? Jangan tinggal sembahyang duha. Yang kedua, minta ke Allah setiap pagi murahkan rezeki kita menerusi salat sunat duha. Jangan duk tinggal. Balik buat penuh. Umur pun lebih kurang jam nak berimpun dah ni. Kena buat penuh. Jangan duk tinggal. Yang pertama, nak makan hak halal. Jangan duk makan hak haram. Syubhah pun kena boleh tinggal. Yang kedua, jangan duk tinggal. Minta ke Allah setiap pagi murahkan rezeki menerusi salat sunat duha. Yang kedua. Yang ketiga, kena anggap diri hang tergolong dalam golongan orang mati. Maknanya lagu mana? Kena anggap hari ini hari terakhir kita. Yang ni kena duk set dalam kepala. Kita ni tak payah duk kelang kabut lebih-lebih. Hari ni last day aku di dunia. Hari ni last day aku di dunia. Hari ni last day aku di dunia. Ni mau duk tanam dalam kepala lagu tu. Hari ni hari terakhir aku dalam dunia. 3. Yang apa? 3, 4. Yang keempat. Yang keempat, yang kelima. Yang keempat lah, yang keempat. Serahkan diri kamu kepada Allah. Yang keempat. Dalam hidup ni, ambil keseluruh kehidupan kita ni, serah kepada Allah. Dia buatlah lagu mana dia nak buat. Dia aturlah lagu mana dia nak atur. Dia jadilah kok mana yang dia nak jadi. Tak payah duk kelang kabut. Serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam. Yang kelima. Yang ni pun bak marah. Abu Darda kata bak marah. Yang kelima. Kalau ada orang yang main maki kita, kalau ada orang yang main buat tak elok dekat kita, kalau ada orang yang buat khianat kepada kita, Abu Darda kata, ada tak dalam hidup tuan-tuan? Dalam hidup kita akan ada orang yang kata tak elok kat kita, orang yang duk maki kita, orang yang duk khianat kita. Ada tak benda tu? Kalau ada, Abu Darda kata, hang kata balik kepada dia, kata balik kepada orang yang buat kat hang lebih kurang tu, hang kata apa dekat dia? Kehormatan aku serahkan kepada Allah. Jika kesalahan, jika hang membuat kesalahan atau dosa, maka segeralah meminta kepada Allah Ta'ala akan keampunan. Kalau ada orang ada bercakap tak elok pasal kita di belakang kita, tuan-tuan, ada tak orang lagu tu maklum? Ada. Jenis mulut ni kecek dia kata lebih kurang kat kita kat belakang. Habaq dekat dia macam ni lah. Yang memuliakan aku Allah, yang menghinakan aku ni Allah, bukan hang. Aku jadi mulia bukan kerana hang puji aku. Aku jadi hina bukan kerana hang khianat aku, tetapi kerana Allah. La ni perbuatan yang hang buat ni, hang mintalah ampun kepada Allah. Maknanya sabar, jangan duk balas apa-apa dekat dia. 5 ataupun 6? 5 tak? 6. Tuan-tuan saat 5 saat 6 saya pening lagu tu. Lah berapa berikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan tulis 5, tuan-tuan tulis 6. 6 ataupun 5 benda ni Abu Darda radhiyallahu anhu ajarkan kepada satu orang lelaki yang datang kepada dia minta nasihat kepada dia yang berguna. Mudah-mudahan nasihat tu berguna kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam mukadimah kita ni ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Sambung kitab kita Penawak Bagi Hati. Penawak Bagi Hati, kalau kitab saya buka muka surat 236. Muka surat apa? 45. 45 bab marah lagi kan? Betul tak? Bab marah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan 2 pekerjaan. Tok Syekh kita kata Nabi kata dalam bulan lepas kita baca,
Ulang balik sikit tuan-tuan. Saya tahu kalau saya tak ulang, confirm dan yakin serta confident tuan-tuan tak ingat. Dia kena ghostan balik. Ghostan balik. Kitab tu pun tak tahulah. Tutup ni buka pula bila. Piduk berat pula buka pula bulan depan. Kalau tak ghostan tak faham. Hak ada kitab tak faham, tambah hak tinggal Allah dan Rasul. Bulan lepas kita baca satu hadis maklum. Nabi kata, Nabi pesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi ulang 3 kali. Dalam hidup ni Nabi kata jangan duk marah, jangan duk marah, jangan duk marah. Tapi Tok Syekh kita kata pula, marah ni kena ada dalam 2 keadaan. Hidup kita ni, diri kita ni Allah Ta'ala bagi antara salah satu sifatnya marah. Marah ni kita tak boleh buang. Marah ni kita tak boleh buang. Dan boleh marah, tapi dalam 2 keadaan dia, kata Tok Syekh kita. Yang pertama, daripada keduanya, memecahkannya, dia pecah. Dia kata yang pertama, dia kata lagu mana? Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu, menghilangkan sama sekali. Dia kata tak boleh. Marah ni tak boleh buang terus dalam hidup. Dia kena ada. Sebab sifat tu Allah Ta'ala bagi. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali, dan tiada sayugia bahawa ia hilang. Bahkan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya, kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Sebab dia kata marah ni kena ada. Kita nak ada waktu kita nak kena marah. Ada waktu kita nak kena guna kemarahan. Antaranya bila berhadapan dengan musuh Islam, kena ada marah, dia kata. Kafir di sini maksudnya sekalian kafir di sini orang yang memusuhi Islam. Bila kita berhadapan dengan orang yang memusuhi Islam, lagu mana kita tak marah, tuan-tuan? Ancaman terhadap Islam mutaakhir ini dia datang daripada 2 kelompok. Yang pertama daripada dalam, yang kedua daripada keluar. Luar mai ke dalam. Kita hari ini tuan-tuan, serangan terhadap Islam ni dia mai daripada luar, dia mai daripada dalam. Yang luar ni insya-Allah kita boleh kawal. Yang masalah lah ni tuan-tuan, yang dok memecahkan Islam ni daripada dalam. Macam tuan-tuan naik kapal, naik kapal. Kalau ombak duk tiba kat luar tu, kita boleh lah duk handle lagi, kapten, nakhoda tu dia boleh duk kawal lagi kapal. Tapi hak dalam ni pun dia duk tembuk dinding nak bagi air masuk. Ni tuan-tuan tengok di Indonesia, saya bagi satu contoh di Indonesia. Dia mai pula satu pesantren ni dengan masjidnya besar apa semua. Tiba-tiba dia duk buat benda-benda yang selaru. Semayang lelaki perempuan duk sekali. Siapa yang ada dosa mai dekat dia punya pondok dia, dia punya pesantren dia, dia mai habaq aku buat dosa lagu ni, aku buat dosa lagu ni, aku buat dosa lagu ni. Depa pun nanti duk kira-kira, depa kata lah ni hang bayar 1,500 dosa hang apa. Ada orang yang percaya dan ada orang yang ikut. Ni tuan-tuan dia main ni, ajaran-ajaran sesat. Dia main berperwatakan Islam secara cantik, tetapi mempergunakan Islam untuk hawa nafsu. Ni dia main tarekat-tarekat yang sesat. Ni dia main pula tuan-tuan ni. Maulid Rasul baru ni tuan-tuan tengok tak dalam TikTok? Payah cakap dengan tuan-tuan dalam TikTok. Saya ni pesan kertas tahun lah kot, suruh buat TikTok. Senang saya nak mengajar. Bila saya cakap, Pak Long balik duk kelas-kelas tengok saya cakap, baru Pak Long ada macam ada karan. Bukan saya nak suruh Pak Long tengok apa perempuan duk joget tau. TikTok kena ada, saya nak mengajar senang. Dia main pula ni tuan-tuan, terbaru ni pula, ni lepas duk riuh ni. Di Malaysia tak main lagi ni. Serangan ni, dia main pula satu orang lagi, jelmaan Rasulullah. Bahaya apa dong? Hak ni lebih bahaya daripada virus X namanya. Ni baru ni WHO keluar pula ada satu virus lebih bahaya daripada COVID-19. Nama dia virus X. Kalau dia main kali ni boleh bunuh juta orang. Oh kacau dong.
Dan WHO kata dengan cara nak menyelamatkan diri, ambil vaksin siap-siap. Cucuk pula. Saya abang kali ni saya tak buka dah kepala bau. Saya nak selak pungkok lah, nak cucuk tak pungkok. Melecak kepala bau itu kena 3. Dia nak main pula maklong nak konyeh apa? Hak tu bahaya tuan-tuan. Ni dia nak main ni jelmaan Rasulullah. Ada yang ikut ni ada. Saya tengok orang ni dalam TikTok lah. Ada. Tuan-tuan jangan risau. Lah ni tuan-tuan. Hang ajak lah kot mana pun. Ada. Duk berjalan. Bila dia berjalan, semua hak pengikut dia tunduk. Sujud dekat dia. Jelmaan Rasulullah. Saya duk tengok. Saya kata apa yang punya mangkak bodoh bengong ni. Kalau dia mai payah kemunti ni. Bukan orang payah kemunti ni tak kerti kot benar sampai terang mana. Dia berjalan semua kena sujud. Sebab apa? Dia jelmaan Rasulullah. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya Pak Long, Rasulullah zaman dia dan sahabat, adakah Rasulullah suruh sahabat dan umat hormat dekat dia sampai tahap tu? Tak ada. Yang kita nak lebih-lebih ni siapa? Mai pula ayat ni, saya keturunan Rasulullah. Saya keturunan Allah. Balong. Mai duk mengaku yang ni keturunan Rasulullah, kawan ni keturunan Rasulullah, kawan ni keturunan Rasulullah, kawan ni keturunan Rasulullah. Ni pun dah letih dah ni. Mai tanya, saya pun keturunan Rasulullah tak? Oi. Mai ikut mana? Nak saya betul lah, saya pun keturunan Rasulullah daripada keturunan Al-Hasani. Oi. Hang asal mana? Macam mana Ustaz? Hang asal mana? Madinah ke Yaman dak cakap situ Cish. Bila hak Nabi sampai cakap situ ni hang kata. Duk cakap situ cang dun dak bang kata keturunan Rasulullah. Tolong. Tapi kita ni semua keturunan Nabi dah, Nabi Adam. Dia main ni, dia lah ni tuan-tuan. Sebab dia tahu lah ni. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sedang ataupun tidak. Dulu dengan lah, kecintaan kepada Nabi SAW ni makin meningkat ke makin mengurang tuan-tuan? Saya rasa ni yang saya tengok lah tuan-tuan, graf kecintaan umat kepada Nabi SAW makin hari dia makin meningkat, dia makin meningkat, dia makin meningkat. Setuju ke tak? Atas dasar tu ramai orang nak ambil kesempatan lah ni. Saya tak kata kat siapa tuan-tuan, saya tak kata kat siapa, jangan duk terasa. Sebab yang saya tengok dalam TikTok baru ni yang saya duk ulas ni, ni yang kata ancaman terhadap Islam daripada dalam. Ancaman terhadap Islam daripada dalam. Hak luar tu tak apa ni, hak daripada dalam ni. Hak ni politik juga. Dan menegah daripada segala kejahatan. Dan marah tu dia nak kena guna untuk mencegah daripada segala kejahatan. Dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Kadang-kadang nak kena guna marah juga. Nak cegah orang buat benda tak elok, nak suruh orang buat benda elok, nak kena guna marah juga. Bila marah anak tak semayang, nak suruh anak buat ketaatan, nak kena guna marah. Tak marah, dia tak apa nak peduli yang kita budak-budak ni pun. Dan marah ni pun bukan boleh kerap. Mau kerap pun maklum, orang tak heran. Contoh mak duk marah anak kerap, lah kali anak tak heran. Pi mandi, aku tak boleh budak ni kuram ni. Ni mak dia. Anak jalan pergi depan pintu jamban, dia duduk gelek pungkok ke mak dia. Cuba main pak tegak.
Mak memang. Yang pak hang ni pun lah. Suruh anak pergi mandi nombor ke apa. Duk rokok daun dia dah. Pak sambil duk buka daun rokok tanya anak. Hang nak mandi ke tak mau? Terus masuk mandi. Betul tak belum? Pak dah tak cakap banyak. Sambil buka daun rokok, suah kepala tu betul. Hang nak mandi ke tak mau? Terus masuk mandi. Betul tak? Mak tu dia boleh tiak sampai kepak dia boleh tiak. Anak tak heran. Dia nak kena guna marah juga. Dan marah ni tak pernah boleh kerak sangat. Mau kerak orang tak heran. Baik. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Tok Syekh kita kata, marah dalam diri ni dia seperti anjing buruan. Dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya itu, mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan akan syarak. Tapi marah ni nak kena guna dia kok mana? Kena guna dia sesuai dengan hukum akal, dengan logik akal, dan kena guna dia biar berlandaskan kepada syarak. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya, dan tiada menyalahi akan keduanya, seperti menurut oleh anjing pemburuan akan perintah tuannya. Macam anjing tu lah, dia nak buat kerja kena ikut cara tuan dia. Tuan-tuan bisa tengok ada anjing ni orang belah yang tertib elok ni, dia bukan lagu anjing liak bodoh ni dah. Tuan-tuan bisa tengok anjing, betul anjing bisa tengok tak? Tapi anjing buruan ni, hui tuan-tuan, kita tengok pun gerun. Anjing duk ada kat tepi kita ni, anjing liak ni, dia tengok kita dia gerun. Anjing ni dia lari tak tengah menyecak ekor. Tapi anjing buruan dia hak kita lari. Satu. Yang kedua, anjing hak yang jenis, saya ni pengalaman tuan-tuan, saya pengalaman transit di Dubai sehari. Transit di Dubai. Saya nak pergi Mekah, flight Emirates tu ada problem, dia transit sehari. Dia tak sampai sehari lah, dia berapa belas jam. Dan kami layak untuk dapat hotel. Sebab tu jangan duk Canon saya, sebab Dubai saya bisa pergi lah. Jangan duk Canon, tuan-tuan duk payah-payah kemunti membelagak lah mampu. Saya biasa sampai Dubai lah. Kes transit tu ya, saya biasa sampai. Duduk lah. Duduk sana apa dong. Saya turun daripada hotel tu, saya tengok dia duduk belah anjing. Allah, saya tengok anjing dia apa dong. Anjing tu sama besar. Besar anjing tu tinggi besar. Dia tengok kita tengok pun gerun. Lepas tu dia duduk nak celapak mic kita. Saya pun jadi serot. Tuan dia duduk lari tau. Dia nak kau mic kita. Tuan dia duduk lari tau. Cakap 3 patah, anjing tu tunduk, naik duduk belakang tau. Taat tuan-tuan. Tapi anjing yang taat ni tuan-tuan, dia boleh khianat tuan dia. Tuan-tuan pergi ke rumah taman tu, ada belah anjing dia, wow, kita lintas naik motor pula, wow. 3 malam ya tuan-tuan pergi jamu dia makan. Malam pertama, tuan-tuan tahu makanan. Wow, makan. Malam kedua tuan-tuan pergi, nyalak tapi dia kurang sikit lah, bagi makan. Malam ketiga tuan-tuan sampai, dia kenyih, tengok tuan-tuan, bagi makan, boleh masuk bilang rumah tuan dia. Betul ke tak belum? Sebab tu hidup ni, jadi manusia, jangan jadi anjing. Orang bela kita, kita taat. Orang tak bela, kita khianat. Tu nama dia anjing. Understand? Ustaz nak kata kat siapa tu? Tak kata kat siapa hang tak rasa pada muka hang. Ada saya mention nama-nama siapa? Tak ada. Hidup jangan jadi anjing. Dan yang demikian itu memakaikan dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya, dan iaitu membiasa akan lambat marah dan membiasakan memaaf serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Dan dia kata kena latih diri kita ni jangan cepat marah. Ni Tok Syekh kita kata kena latih diri jangan cepat marah. Ni nama dia perongoi. Ada
tak dalam kita ni perongoi? Ada Pak Long ni pun saya tengok muka ni pun dulu kaki perongoi. Dekat-dekat tua ni lah, kurang sikit tu pun kadang-kadang dia perongoi ni tuan-tuan, sampai sakit tak boleh nak gerak pun perongoi. Duduk. Dia tengok kursi roda, stroke. Cucu lintas duk tengok dia kak. Aku tendang. Amboi, nak tendang cucu. Cucu tak main tampak telur besar tu dah. Bukan boleh buat apa. Ada perongoi. Nak Mak Long nak. Kena abang kat Pak Long. Korang-korang ke lah perongoi. Tambah-tambah kuih tua. Dia perongoi. Tua-tua ni ada perongoi. Pak Long orang tak buat kita besar tu. Nak Pak Long nak. Tua ni Pak Long kan larat apa. Jekah ya. Boy, wah, orang tak buat penampang besar tu. Saya bisa tengok yang ni pun dekat immigration. Di Putrajaya. Lambat. Biasa buat urusan ni tuan-tuan. Dia siapa biasa buat urusan. Kadang-kadang kena urusan yang rumit ni. Petang. Kita pi tu. Kaunter baru buka. Kita sampai balik kaunter tutup. Adalah satu orang Indonesia tu tua. Dia buat perongoi. Tua lah. Dia alam tak larat. Dia buat perongoi. Buat dengan budak-budak. Budak tu duduk sabar. Budak-budak ni lah. Dia pun nak main urusan dekat immigration pula. Orang tua tu cakap lagu mana dia buh penampak menyuluk. Mangkit ni menyuluk. Pang buh sekali lagi. Nak buat balik lagu tu. Esok main ni. Jangan. Kita tua ni orang tak buat kita. Besar tua. Orang tak buat kita. Besar tua dah. Dia perongoi. Kena jaga. Nak marah. Tapi kena sabar. Tu macam TikTok kata tu. Nak marah. Tapi kena sabar. Kalau nak ikut marah tuan-tuan, marah. Tuan-tuan ni pun saya tahu, tuan-tuan. Kalau nak ikut tuan-tuan marah kat saya ni pun marah. Pasal tak berhenti lagi. Tapi nak buat lagu nak tajuk tak habis lagi. Dia kata 8.30 dah jadi, ya? Cukup 10 minit kita berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan kalut pergi mana? Kotia goreng siap lah. Malah ni apa goreng pula ni. Minggu lepas dia jamu sakan, dia bong. Dia kata dengan duit hina surah kami. Bukan hina, dia kata kotia goreng paling sedap dalam semesta alam. Tamam satu lah. Yang kedua, dia kata nak abang yang kedua. Memelihara akan marah itu pada ketika bergerak dan menahan akan barang yang di dalam hati. Dia kata yang kedua, dia kata nak tahan marah ni bila main menggelora dalam hati ni. Saya petang tadi saya buka ada satu kisah sebelum saya nak sambung tu. Ada satu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan iblis. Cerita Nabi Musa dengan iblis. Panjanglah cerita dia tu. Panjang. Saya tak mau nak cerita dah apa cerita dia tu. Sampai ada Nabi Musa tolong satu benda kepada iblis tu. Lalu iblis kata, Nabi Musa, iblis minta tolong dekat Nabi Musa. Panjang cerita dia panjang. Saya nak cerita lagi kot tak ada nak habis lah. Cuma saya nak ringkas. Iblis minta tolong dekat Nabi Musa satu. Nabi Musa kata boleh. Aku boleh tolong ha. Tapi aku nak minta hadiah. Nabi Musa kata. Iblis kata tak ada apa Musa. Hang tolong aku. Aku janji aku bagi hadiah dekat hang. Nabi Musa pun tolong. Bila Nabi Musa tolong, pertolongan Nabi Musa tu berhasil. Lalu Nabi Musa tuntut janji dia. Janji iblis dekat dia. Nabi Musa kata iblis, okey, hang minta aku tolong, aku tolong. Dan hang berjanji kalau aku berjaya tolong hang nak bagi hadiah dekat aku. Iblis kata, ya betul Musa. Lah ni benda ni dah berhasil. Aku nak tuntut hadiah ni dekat hang, wahai iblis. Iblis kata tak apa. Berhang berhak, wahai Musa. Hang berhak untuk dapat hadiah. Dan aku kena bagi hadiah dekat hang sebab aku berjanji dengan hang. Dan hadiah aku ni, aku nak berpesan kepada hang 3 benda. Iblis bagi hadiah dekat Nabi Musa dengan 3 pesanan. Yang 3 pesanan tu kita ambil. Iblis kata kepada dia, uzkurni inda 3 khisal. Uzkurni hina taghdab. Fa inni fi qalbik ajri minka majra dammi. واذكرني حين تلقى العدو في الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى العدو فأذكره زوجته وأهله وماله وولده
hatta yuwalliya duburahu wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahramin minka fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha. 3 pesanan Iblis kata dekat Nabi Musa alaihi salam sebagai hadiah Iblis kepada Nabi Musa. Yang pertama Iblis kata pada dia, tuan-tuan ni, tadi kita baca dalam kitab kita ni, dia mengelora dalam hati marah, kena tahan. Syekh kita kata, Iblis kata pada dia, wahai Musa, hang kena ingat aku ni dan umat hang kena ingat aku ni dalam 3 keadaan. Kita ni, Iblis kata dekat Nabi Musa, dalam hidup ni kita kena ingat kepada Iblis ni dalam 3 keadaan. Yang pertama dia kata dekat Nabi Musa, hang kena ingat kepada aku wahai Musa waktu hang marah. Waktu hang duk marah, hang kena ingat ke aku wahai Musa. Sebab apa dia? Sebab aku berada di dalam tubuh hang pada masa itu dan aku akan masuk ke dalam semua saluran darah, menguasai kita. Sebab tu masa marah, hang kena ingat kat aku. Hang nak ikut agama ke? Hang nak ikut aku? Boleh tak dong? Pesanan Iblis kat Nabi Musa ni yang pertama. Marah, kena ingat dekat dia. Lah ni aku ni dikawal oleh Iblis. Bukan aku dikawal oleh agama, aku dikawal oleh Iblis. Sebab Iblis masuk dalam badan kita ke seluruh anggota kita. Ni yang pertama, pesanan Iblis dekat Nabi Musa. Sebab tu nak marah, cool down, cool down, cool down. Sebab kita sedang diawasi oleh Iblis. Yang kedua, Iblis kata hampa kena ingat dekat aku masa mana. Yang kedua, ingatlah aku ni saat hampa sedang berhadapan dengan musuh di dalam peperangan. Sebab pada masa tu aku akan mai di dalam diri hampa. Aku akan mengingati hampa kepada keadaan isteri dan anak-anak, harta dan keluarga. Bila hampa tak ingat dekat aku pada masa itu godaan dan hasutan aku. Sebab tu ramai orang akan tinggalkan peperangan, lari ikut belakang balik. Faham tak tuan-tuan? Kita berhadapan dengan musuh Islam dalam peperangan ni. Iblis akan mai. Dia kata apa dekat para pejuang Islam? Hang nak berjuang Islam ke? Hang tak apalah. Nak berjuang Islam tu bagus. Bagus. Aku tak kata apa. Hang nak berjuang Islam, aku tak kata apa. Tapi ingat, hang ada anak, hang ada bini, hang ada harta. Jadi dan lepa kacau ke, lepa kacau bini hang, lepa kacau anak hang apa? Sebab tu tentera Islam ada yang lari balik ke belakang, meninggalkan peperangan kawan-kawan yang sedang berperang. Iblis mula goda pada masa tu. Iblis kata masa tu kena ingat, ini godaan aku. Tuan-tuan, Iblis nak abang dekat Nabi Musa ni bukannya senang. Bukannya senang. Tuan-tuan, nak berjuang Islam ni boleh sembang lah Pak Long. Pak Long nak berjuang Islam, Pak Long nak memperjuangkan Islam. Kita boleh bercakap selagi mana kita belum diuji. Betul ya tuan-tuan? Saya nak berjuang Islam Ustaz, saya nak berjuang Islam. Berjuang Islam duduk dalam bilik aircon, duduk atas kursi yang empuk, dibentangkan permaidani di jalan. Itu bukan perjuangan. Ulama memperjuangkan Islam sampai terpaksa merengkok dan mati dalam penjara. Hello? Ini bicara tentang perjuangan. Kena ujian, lari balik. Baru gaya nak kemah, nak melawan, tuang. Iblis kata ingat, masa tu aku hasul. Yang ketiga, Iblis kata kena ingat dekat aku pada masa yang ketiga bila?
ingat dekat aku masa hang duduk berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di satu tempat yang sunyi. Kena ingat kat aku masa tu. Sebab apa dia? Sebab aku yang akan menjadikan hang sampai kepada dia dan dia sampai kepada hang. Terjemah mudah lagu tu. Hang duduk dengan satu wanita yang bukan mahram, berdua-duaan dalam satu tempat yang orang tak nampak. Masa tu Iblis kata, hang tak mau ingat kat siapa pun tak apa, tapi hang ingat kat aku. Aku yang akan memperindahkan mata hang terhadap dia dan memperindahkan mata dia terhadap hang sampai hampa boleh mengkis di antara satu sama lain. Ingat belum? Tak ada apa aku ustaz. Tua lain belum. Pepatah orang kok dia kata, lagi ludah ayak liuk tu lepas nako jaga. Khuyut tui ayak liuk tu lepas papan nako tu, cermin nako tu. Tu kemah lagi belum. Mau khuyut tui dia duduk meleleh kat atas tingkap nako, hak tu tak apa. Hak tu pepatah orang kok dia. Iblis dia kata lagu tu. Boleh tuan-tuan? Ni dia yang dia kata tadi ni, yang Tok Syekh kita kata ni, bila dia menggelora di dalam hati, kena jaga. Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan, maka bahawasa mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia pada berkelaku sesuatu atas kehendak Allah, tiada atas kehendak dirinya. Yang boleh jaga hati kita ni Pak Long, yang boleh jaga menggelegaknya marah dalam hati ni dua benda. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amalan. Tu yang dia kata pengetahuan dan pekerjaan. Pengetahuan, ilmu, pekerjaan, amalan. Sebab tu kena. Sebab tu Nabi ajak kita bila nak marah, baca 3 kali. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nabi ajak waktu nak marah. Mau tak tahan sangat ni nak marah, menggelora di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. 3 kali ulang. Sebab tu yang boleh cut marah ni, yang boleh potong marah ni dua. Amalan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini sehabis-habis jahil. Dan lagi mengetahui ia sambung bulan depan, dia kata tentu. Wallahu a'lam. Ambil lega dengan ayat tu no. Dengar wallahu a'lam tu Allah. Serupa kita angkat nikah tu, Tok Iman kata sah, lega. Dia jadi macam dalam tu rup. Pak Long ingat lagi tak macam Pak Long nikah tu? Hak yang tu saksi. Padahal RM72 ya. Tok Iman kata sah, ulang. Amboi, RM70 pun belagak nak mampu. 3 kali ulang datang saksi itu kata sah tu lega. Saya habis angkat nikah kawan saya tuan-tuan, dia angkat nikah kok belah hian tu. Kami geram kat taksi tu, saya pun mengangat kat taksi tu sampai 3 kali duk tak jelas ulang, tak jelas ulang, tak jelas ulang. Lah kali kawan terlupa bawa penatang sanggup kat telinga tu, memang tak jelas kawan tuli sebelah. 3 kali ulang. Pengantin ni belagak yang lebih penakut nak mampu. Belagak kerih 2. Kerih dekat pinggang tu 2, kanan tu kiri tu, penakut nak mampu. Kawan ni pula duk tak jelas. Macam itulah dengar wallahu a'lam dalam kuliah ni serupa sah. Jadi cukup dekat tu dulu. Ngaji pun kali lama-lama Pak Long takut marah. Nah wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh, ada 2 pengumuman yang saya nak umumkan kepada tuan-tuan. Yang pertama, bulan lepas saya ada maklumkan bahawa bulan ni saya nak mai buat kutipan untuk wakaf pembangunan pondok. Anda ingat tak saya buat bulan lepas? Ingat. Jadi Pak Long, saya ni nak bangunkan pondok. Pondok yang saya nak bangunkan ini
tanah dia, 2 keping tanah telah diwakafkan. Tuan-tuan ingat tak dulu saya biasa kutip duit dekat tuan-tuan 2 tahun lepas untuk membangunkan sebuah surau dekat Al-Ustaz di jalan dekat seberang Perak Tongkang Yak tu, lorong Hilir. Tuan-tuan pergi tengok. Jadi sebelah tu pula ada satu tanah tu diwakaf, dan belakang tu pun sekeping tanah diwakaf. Jadi kita nak bangunkan, saya duk kaji, duk buat research itu, ada keperluan untuk membangunkan pondok warga emas. Pondok warga emas. Jadi kita pun nak bangunkan di belakang tu. Ada 15 pintu. Dan duit ni juga tuan-tuan saya akan gunakan untuk membaik pulih pondok yang ayah saya berikan kepada saya untuk menjaganya di Pondok Hutan Balai. Pondok tu ada lebih kurang dalam 20 biji, dibangunkan pada tahun 2003, sampai lah tak pernah ada repair apa. Jadi duit ni saya akan guna untuk repair. Pasal pondok tu ada 30 pondok dekat tempat saya tu. Pondok tu pun dah teruk dah. 30 biji pondok tu pun 10 tu baru 20 biji ni tahu. Di samping saya akan bangunkan dekat sana. Jadi tuan-tuan yang nak wakaf, dibolehlah. Wakaf malam ni 1 kaki persegi RM100, tanah dengan bangunan. Dia Ustaz tu. Jadi resip wakaf ada dekat aita saya sana, tuan-tuan boleh pergi letak lah. Pergi hulung lah. Ustaz, kami tak ada duit nak bagi RM100. Tuan-tuan kalau nak wakaf, ada RM1, ada RM5, ada RM10, tuan-tuan pergi dekat staf saya. Tuan-tuan ada RM100, ambil resit. Tuan-tuan tak ada RM100, dia ada tabung dekat dia, tuan-tuan bubuh dalam tabung tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tabung dekat pintu keluar tu untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah. Yang nak wakaf, jangan bubuh dalam tabung tu, pergi bubuh dalam tabung ada dekat aita. Hak yang duduk atas kursi dekat lantai tu, itu tabung pendidikan dan kebajikan untuk anak-anak yatim, fakir miskin, yang macam kita duk kutip selalu lah, tuan-tuan. Dan juga ada top koko dekat atas saya sana. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Syadu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.